Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulihil amin, nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Pelajaran kita dalam kitab Riyadhus Salihin. Riyadhus Salihin iaitulah taman orang-orang yang saleh, bab yang ke-249. Bab 249, ma yaquluhu indan naum. Doa bacaan dibaca ketika nak tidur. Apabila nak tidur kita baca doa ni. Sebelum daripada itu, Imam Nawawi bawa kepada kita ayat Al-Quran. Ia menyebut tentang keadaan manusia. Qala Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab alladhina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, Allah cipta langit, dia juga yang cipta bumi, dan silih berganti bertukar malam dan siang. Terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah Ta'ala bagi orang-orang yang berakal. Ulil albab maknanya orang yang berakal, orang yang ada pemikiran yang waras. Dia tahu silih berganti malam siang ni tanda kuasa Allah. Jangan duk main malam dah tidur, siang kerja. Itu tukang lembu ya, kitanya sama tarah. Lembu pun lagu tu juga, siang dia pergi cari rupuk, malam dia tidur. Nah, siapa dia orang yang ingat Allah? Ulul albab ni siapa? Iaitu orang-orang yang mengingati Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Surah Ali Imran ayat 190, 191. Ayat ini kalau nak tengok dalam hadis lain, ayat waktu Nabi kita bangun daripada tidur, bangun tidur dia baca ayat ini sampai ke akhir surah Ali Imran. Itu ayat tadabbur, tadabbur kepada kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Cuma Imam Nawawi bawa ayat ini bukan nak suruh baca waktu bangun nak tidur. Ayat ini ada kaitan dengan tajuk bab kita ni, iaitulah bab nak tidur. Bila nak tidur, ikhtilafil lail wan nahar, berlakunya malam dengan siang, ketika itulah orang tidur. Hadis dalam bab ini dalam kitab asal dia 1458, kitab asal Riyadhus Salihin, cetak naskah yang kita gunakan. Wa an Huzaifata wa Abi Dzarrin radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana iza awa ila firashihi qal. Tanda maksud dianya, Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila menuju pembaringannya, artinya bila Nabi kita nak tidur, apa dia buat? Baginda membaca, ikut semua, Bismikallahumma ahya wa amut, Bismikallahumma ahya wa amut. Ingat dah, dengan nama-Mu ya Allah aku hidup dan aku mati. Jadi kita kira hidupnya sedar, tidur dengan apa tidur juga ni, dikira dengan nama Allah kita tidur, dengan nama Allah kita bangun. Jadi diibaratkan hidup tu hidup itu bangun, tidur tu mati. Itu ibarat katanya. Sebab orang mati ni macam orang tidur ni macam mati. Bila kita tidur, kita tahu dah apa yang berlaku. Tak tahu apa dah. Bila tak tahu apa, maknanya macam mati. Dia panggil semi mati, mati kecil. Hadis ini diriwayat oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, bab bacaan ketika hendak tidur dan ketika bangun tidur.
Hadis yang seterusnya, wa an Ali radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lahu wa li Fatimah radhiyallahu anhuma. Tengok terjemahan dulu. Kalau kita baca semua jadi panjang. Kita terjemah secara sikit-sikit. Daripada Ali bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya dan juga kepada Fatimah. Bila cerita ni, kena ambil cerita dulu baru sedap. Ambil cerita dulu. Bila mari harta-harta rampasan ataupun hasil negara banyak, Fatimah tengok, oi, nampak banyak harta tu. Maka dia pergi jumpa dengan ayahanda dia, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, ya Rasulullah, ya abati, tengok tangan anak dia ni kerah dah. Duduk kisah gandum. Zaman dulu main kisah gandum dengan tangan. Sekarang ni kisah dengan blender pun tak buat juga. Pakai gandum hok beli siap dah belaka. Roti tu roti ni. Baik. Jadi mintalah kalau boleh nak bagilah khadam seorang pembantu saya yang boleh buat makanan dan sebagainya. Nabi tak jawab. Bila mari waktu malam, Nabi SAW pergi ke rumah Ali dengan Fatimah. Rumah dia belakang rumah Nabi ya, dari Madinah tu. Dekat ya, belah-belah ya. Kalau zaman kita hari ni, sebesar tu rumah tu masih dalam batu banglo baru tu. Nabi kata, waktu tu Ali nak tidur dah. Ala adullukum ala ma huwa khairum minal khadim. Nabi kata, hei, anda aku berdua, nak ke tidak ayahanda tunjuk pada kamu benda yang lebih baik daripada aku beri khadam hak mu minta tadi? Nak ke tidak? Ini cara Nabi nak menenangkan hati anak dia. Bukan kata ayah tak nak bagi khadam, tapi nak beri hak lebih baik. Nak. Kata dia Fatimah, naklah, siapa dia tak nak benda lebih baik. Maka Nabi barulah sampai kepada hadis kita ni. Nabi kata apa? Iza awaituma ila firashikuma au iza akhadtuma madaji'akuma. Dengar ni. Jika kamu berdua hendak mendatangi tempat tidur ataupun jika kamu nak tidur. Bila nak tidur, maka fakabbira salasan wa salasin, bertakbirlah 33 kali. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Wasabbiha salasan wa salasin, bertasbihlah sebanyak 33 kali. Wahmida salasan wa salasin, dan bertahmid, kita kata alhamdulillah 33 kali. Jadi ayat hadis ni tukar, takbir dulu, tasbih, tahmid. Wa fi riwayatin, ada riwayat kata at-tasbihu arba'an wa salasin. Ada kata tasbih 34 kali. Wa fi riwayatin at-takbiru arba'an wa salasin, ada kata takbir 34 kali. Hadis ini muttafaqun alaih. Yang naknya ada bacaan. Maknanya bila kita nak tidur, kita kena tasbih 33 kali. Subhanallah, subhanallah, macam solat tasbih lepas salat. Tahmid alhamdulillah berapa kali? 33 kali. Takbir berapa? 33, ada riwayat 34 kali. Jadi kalau kita buat 34, maka lengkaplah dia punya 100 kali. Nabi kata siapa dia baca hak zikir ni belum tidur, lebih baik daripada aku beri khadam. Sehingga ada sebahagian ulama hadis meneliti hadis ni. Apa maknanya hadis ni? Ada yang menamakan dia panggil tasbih Fatimah. Menamakan tasbih dia ni tasbih Fatimah sebab Fatimah yang minta khadam, tapi Nabi beri bacaan ini. Dikata ulama dari sudut tajribahnya lah. Tajribahnya mengatakan mana-mana orang perempuan yang laki-laki pun yang bertasbih dengan tasbih ni, insya-Allah Allah beri kekuatan kepada dia, boleh buat kerja rumah pagi sampai gelap, boleh laki-laki boleh berjuang pagi sampai cerah. Apa dia? Kuat kita punya ada. Lepas itu Nabi kata, aku tak bagi khadam, tapi aku bagi zikir yang kuat dia punya keadaannya, lebih baik daripada kita dapat khadam. Tanda hadis ini muttafaqun alaih, maknanya hadis riwayat Bukhari dan Muslim, hadis yang sahih.
Itu dari sudut bacaan. Jadi kita fahamlah bila kita nak tidur apa nak buat. Yang pertama, tasbih bismikallahumma ahya wa amut. Kemudian tasbih tahmid takbir 33 dia. Hadis yang seterusnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza awa ahadukum ila firashihi falyanfut firashahu bidakhilati izarihi fa innahu la yadri ma khalfahu alayhi thumma yaqul. Tengok terjemahan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika salah seorang kamu akan tidur, kita nak tidur, maka hendaklah dia mengibas tempat tidurnya dengan ujung kainnya. Artinya kita pergi angkat tempat tidur kita ni, ambil kain kebah dululah. Kalau kain cadar agak, orang panggil pastikan dulu. Kerana sesungguhnya dia tidak tahu apa yang ada duduk di situ. Betul lah? Tengok Nabi kita taujih sampai begini sekali. Nak tidur, Nabi kita ajar lagi, cek tempat tidur dulu. Kalau kain selimut akak tengok tu. Kalau kita masuk kain selimut gerak, mari ada cicak dalam tu, apa nak jadi? Jatuh bawah katil kita malam tu tak? Nah. Kalau cicak boleh tahan lagi, geli ya, lompat bawah katil. Tapi kalau kena hak lebih berat-berat lagi, ada benda-benda yang berbisa di situ, lagi dahsyat. Ini taujih an-nabawi, didikan Nabi nak suruh kita ni selamat sampai peringkat ini. Nabi kita ajar. Summa yaqul, bila kita pastikan benda tak ada, kita bertidur, kita berbaca doa ni, ikut belakang doa. Bismika Rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'u in amsakta nafsi farhamha wa in arsaltaha fahfazha bima tahfazu bihi ibadaka as-salihin. Kena sekali lagi. Bismika Rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'u in amsakta nafsi farhamha wa in arsaltaha fahfazha bima tahfazu bihi ibadaka as-salihin. Ni cantik ni. Kalau tak kena agak, ambil buku ni kata di kepala tidur dulu lah, sementara ingat tu kan. Sambil-sambil kita hafal tu. Cantik doa ni, tengok dia punya terjemahan. Dengan namamu ya Allah aku membaringkan tubuhku, dengan namamu aku mengangkatnya. Jika engkau tahan jiwaku, mana kalau mau ambil dah nyawa aku ni, maka rahmatilah dia. Dan jika engkau membiarkan nyawa aku balik semula hidup, maka jagalah dia dengan apa yang dengannya engkau menjaga hamba-hambamu yang saleh. Biar hidup sebagai orang yang saleh, hidup tidak derhaka kepada Allah Azza wa Jalla, tidak buat maksiat kepada Tuhan. Menarik. Doa ni juga muttafaqun alaih. Hadis bacaan yang seterusnya, wa an Aisyah radhiyallahu anha, adik Aisyah pula, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza akhadha madja'ahu nafasa fi yadihi wa qara'a bil mu'awwizati wa masaha bihima jasadahu, muttafaqun alaih. Tengok terjemahan daripada Aisyah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila nak tidur, baginda meniup kedua tangannya dan membaca al-mu'awwizat. Apa dia mu'awwizat? Ayat pelindung, iaitulah 3 surah. Surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad sampai akhir, Al-Falaq, Qul a'udzu birabbil falaq, dan An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas sampai ke akhir surah. Dan kemudian mengusapkan kedua tangannya itu ke seluruh tubuhnya. Jadi lepas tu Nabi kita ambil tangan dia, dia sapu di tubuh dia. Ini hadis ini muttafaqun alaih.
Penjelasannya adalah hadis berikut. Hadis berikut ni penjelasannya lagi. Wa fi riwayatin lahuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza awa ila firashi kulla lailatin jama'a kaffai thumma nafasa fihima faqara'a fihima qul huwallahu ahad. Tengok terjemahan dia. Kita terus terjemahan ni sebab tak payah nak apa ni, nak rugi dia punya masa. Di dalam riwayat lain, dalam Bukhari dan Muslim, mana riwayat yang sahih, apa Nabi kita buat? Tengok. Apabila Nabi SAW nak tidur pada malam hari, baginda merapatkan kedua tapak tangannya. Buat gini. Ambil tapak tangan ni, rapat. Macam kita berdoa. Muslimat tak nampak tu macam kita minta. Kan? Dua tangan ni macam kita berdoa. Kemudian meniupkan pada keduanya. Nabi kita tiup sini, tangan. Dan membaca 3 qul tadi. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Kemudian mengusapkan keduanya ke bahagian tubuhnya yang dapat dijangkaunya. Baginda memulakannya dari bahagian kepala dan muka, dan selanjutnya bahagian lain dari tubuhnya. Baginda melakukannya sebanyak 3 kali. Muttafaqun alaih. Pandai dah? Tengok ni cara dia. Kita ambil tangan, tiup sini, kemudian kita baca 3 qul. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbil, sampai akhir lah. Sudah tu kita sapu, mula dari kepala tu, sapu tubuh kita ni, sapu takat mana tangan kita sampai, sampai ke kaki. Salah samarat 3 kali buat sapu. Ini dia panggil doa pelindung. InsyaAllah kita baca dan kita yakin dengan ayat-ayat Allah ini, tak ada syaitan, tak ada jin, tak ada apa-apa benda yang boleh mengganggu kita. InsyaAllah kita akan tidur dalam keadaan yang baik, yang lena, yang nyenyak dan sebagainya. Ni orang duk tidur yang macam-macam cerita ni, mimpi tu mimpi ni, lompat sana lompat sini, sebab kita tidur tak ikut peraturan lah ni. Baca doa pun tidak, baca apa ni ayat-ayat mana pun tidak, pakai nak tidur kat kerah gitu. Tama-tama zaman sekarang ni, zaman fitnah duduk tepi kepala. Apa dia fitnah? Dia panggil fitnah handphone ni. Gadget kita ni duk pecek ke telefon tak pada negara, tak tahu baca doa mana. Dalam handphone ni kita boleh letak doa-doa ni, baca tutup lah. Allahu Akbar. Cantik nyedambi kita aja. Kata di Imam Nawawi, qala ahlul lugha an-nafsu nafkhun latifun bila riq, iaitulah tiup dengan lembut tanpa ludah. Jangan duk ludah tangan kita ni, tiup dengan angin je. Kalau tuf tu lain, dia panggil tafal tu. Tu lain, ludah itu cerita lah, dalam bacaan lain pula. Dalam bab kita nak bomo nanti insya-Allah. Hadis yang seterusnya, wa anil bara ibnu Azib. Ini banyak orang silap al bara buan dia punya sabdu. Al bara ibnu Azib radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza ataita madja'aka fatawadda wudu'aka lis-salah thumma ittaja'a ala shiqqika al-ayman wa qul. Tengok. Daripada Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika kamu menuju peraduanmu, maka tulis itu, bila kamu nak tidur lah, bila kamu nak tidur maka berwuduklah sebagaimana kamu wuduk untuk solat. Kita nak tidur, ambil wuduk dulu, jangan dimalah lah. Sejuk, sejuk itulah pahalanya. Isbaghil wudu alal makarih, mengambil wuduk dalam keadaan susah, itu lagi tinggi dia punya darjat. Lagi sejuk, lagi tinggi kita punya pahala. Kemudian berbaringlah di atas lambung kanan. Kita tidur atas rusuk kanan, gini, duduk gini. Nampak? Macam tidur mayat dalam kubur. Tidur lagu tu lah. Dan sebaiknya muka kita pun hadap ke arah kiblat. Katil kita tak menghadap ni, pusing katil tu. Kita letak katil dalam bilik tidur kita tu mengikut kedudukan mayat. Takut. Takut. Nak jadi mayat ke tak kita ni? Nak jadi mayat belakang dah ni, bersedia. Itu dia panggil persiapan untuk jadi mayat. Kemudian dan bacalah doa berikut.
Bila kita tidur, baca doa ni. Doa-doa lain pun boleh baca lah, kau tahu. Masa ni lah bacanya. Sebahagian dia. Ikut semua. Allahumma aslamtu nafsi ilaik wa wahjahtu wajhi ilaik wa fawwadtu amri ilaik wa alja'tu zahri ilaik raghbatan wa rahbatan ilaik la malja'a wa la manja minka illa ilaik amantu bi kitabik alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta. Tak apa kuat bunyi tu. Baca sekali lagi. Allahumma aslamtu nafsi ilaik wa wajjahtu wajhi ilaik wa fawwadtu amri ilaik wa alja'tu zahri ilaik raghbatan wa rahbatan ilaik la malja'a wa la manja minka illa ilaik amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta. Ingat dah? Biar lebu lah kitab ni duk kepala tidur tu. Maksudnya cantik tengok dia punya terjemahan. Ya Allah, aku serahkan diriku kepadamu. Nak gimana kita nak tidur kan? Serah ke Tuhan. Aku hadapkan wajahku kepadamu dan aku serahkan urusanmu kepadamu. Dan aku baringkan punggungku kepadamu. Mana panggil belakang kita ni lah. Kerana rasa harap dan takut kepadamu. Tidak ada tempat kembali dan tidak ada rasa aman selain kepadamu. Aku beriman kepada kitab yang engkau turunkan dan kepada nabimu yang engkau utuskan. Apa jadi? Apabila kamu telah membaca doa tersebut dan kamu mati pada malam itu, maka kamu akan mati dalam keadaan fitrah. Dan jadikanlah doa tersebut sebagai ucapan yang terakhir kali kamu ucapkan sebelum tidur. Jadi yang terakhir ni kita kira hak ni hak terakhir sekali kita tidur. Sebab apa nak jadi terakhir? Biar kita mati dalam keadaan kita serah semua urusan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Allahu Akbar. Manakala kita tidur esok orang gerak kejut, bangun subuh ni, mati dah. Puas hati kita mati dalam keadaan tidur sebab kita dah baca semua doa-doa menyerah diri kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau mati dalam keadaan dia tidur mana tadi tu? Tahu pakai jenera dengar lagu. Boleh pedah lah. Boleh. Jadi kita puas hati kita tidur dalam keadaan berwudu. Timbul pula soalan. Soalan ni banyak juga. Kadang-kadang kena jawab selalu. Senang orang nak faham. Dia kata kita ni mazhab Syafi'i. Kalau ambil wudu duduk tak ada masuk, tak ada betul kat selimut, sentuh dengan isteri, sentuh dengan suami, batal dah wuduk kita. Itu wuduk solat. Hak ni wuduk nak tidur ni tak ada masalah. Yang pentingnya kita tidur di atas fitrah. Kita tidur di atas fitrah, wuduk lin naum. Tak ada kira lah duduk sentuh kau apa keadaannya, jangan duduk tanya banyak. Yang penting kita buat sunnah yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Banyak juga orang tembok tak ada faedah dia tu. Tak ada betul kat selimut lagi batal dah wuduk. Itu jangan duduk takwil banyak. Buat yang penting dia panggil ini wuduk untuk tidur. Sama juga dengan orang yang sudah melakukan persubuhan dengan isteri dia. Kalau dia tak nak mandi lagi pun dia kena ambil wuduk.
untuk nak takhfif, mengurangkan janabah dia tadi. Wuduk tak ada apa wuduk tu, dia kena mandi, tapi orang panggil ada faedahnya. Kerana itu dia panggil nak membersihkan diri selepas melakukan kerja-kerja yang tersebut. Hadis yang seterusnya, wa an Anasin radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana iza awa ila firashihi qal. Daripada Anas, Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila nak tidur, Nabi kita baca doa ni. Ikut doa sekali lagi. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa kafana wa awana fakam mimman la kafiya lahu wala mu'wi. Lengoh nak baca bagi tak aja kata ni. Nah, ada setengah kita kata dah, sebab zikir ni kita dah belajar dalam kitab kita perisai Muslim. Ulang lagi sekali. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa kafana wa awana fakam mimman la kafiya lahu wa la mu'wi. Tengok terjemahan dia, segala puji bagi Allah yang telah memberi kita makan dan minum. Kita makan, kita minum ni rezeki mari daripada Allah, dan mencukupi serta menjadikan tempat tinggal untuk kita. Allah Ta'ala beri pada kita rumah, walaupun pondok kita ni kecil, tapi ada juga tempat duduk. Tidak duduk bergelendangan tak tepi jalan bawah penjabatan, ada tempat duduk kan. Maka berapa ramai orang yang tidak memiliki penolong serta tidak mempunyai tempat tinggal. Ramai lagi orang tak ada tempat tu. Jadi kita ada tempat, syukurlah walaupun rumah kita kecil. Hadis ini riwayat Muslim. Wa an Huzaifah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza arada an yarqud wada'a yadahu tahta yadahu al-yumna tahta khaddihi thumma yaqul Allahumma qini azabaka yawma tab'asu ibadak. Rawahu Tirmizi wa qala hadisun hasan. Daripada Huzaifah bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika nak tidur, baginda meletakkan tangan kanannya di bawah pipi. Ni tangan kanan dia ni tak bawah pipi, tangan ni jadi bantal tak bawah pipi kita ni, tidur. Kemudian membaca, ikut bacaan ni, Allahumma qini azabak yawma tab'asu ibadak. Allahumma qini azabak yawma tab'asu ibadak. Ya Allah, lindungilah aku dari siksa-Mu pada hari Engkau membangkitkan hamba-hamba-Mu. Allahu Akbar. Jadi kita minta berlindung dengan Allah Ta'ala daripada kesusahan hari kiamat. Dalam riwayat Abu Daud, warawahu Abu Daud min riwayat Hafs annahu kana yaquluhu thalatha marrat. Riwayat Abu Daud, Nabi kita baca 3 kali. Dia baca berapa kali? 3 kali. Jadi letak tangan sini, tidur mengiring sebelah kanan, kemudian kita baca Allahumma qini azabaka yauma tab'asu ibadak 3 kali ulang. Hal ni boleh ingat ni, pendek ni. Jadi muslimin dan muslimat para jemaah sekalian, wasiat saya lah kepada semua yang ada bersama di sini dan yang tak ada bersama, peganglah buku ni. Kitab ni nama dia kitab Riyadhus Salihin. Tuan-tuan yang ada kitab ni cari dalam bab 249. Kalau kita bagi tahu muka surat payah. Bab 249, hadis dia nombor 1458. Baca walaupun sekali seumur hidup. Tak mampu nak baca banyak kali, paling tidak pun malam ni, malam yang kita belajar ni, terus amal hak ni. Boleh ke tak boleh? Biarlah ada dalam rekod kita, ada dalam catatan malaikat,
hamba Allah Ta'ala ini baca juga walaupun sekali seumur hidup. Tapi apa kata kalau kita lancarkan pada malam ini, malam yang kita belajar ni menjadi bacaan seumur hidup? Boleh? InsyaAllah kata boleh. Kalau tak ingat, tanda sini. Nanti kita tulis nanti insyaAllah, kumpul hadis-hadis bacaan belum tidur, kita buat sekeping kertas, itu lebih senang tak? Nak kacik di kepala tidur. Boleh? InsyaAllah kata. Kita akan sambung lagi dalam perbincangan kita dalam bab Kitabud Du'a, kitab yang menyebut tentang doa, Kitabud Da'awat, bab yang ke-250 di dalam perbincangan kita yang akan datang insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.